Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, sama-sama kita meniatkan di dalam hati kita untuk kita mendapatkan manfaat berikut ketika kita membuka kitab suci Al-Quran Al-Karim. Pertama sekali mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga matlamat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT akan terlaksana. Dengan membaca Al-Quran sebenarnya kita mentaqarrubkan diri kita kepada Allah SWT kerana berbicara dengan kalimah-kalimah Allah. Selain daripada itu, kita juga niatkan ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Fatihah dan surah Maryam pada malam ini, daripada ayat 26 hingga 38, untuk kita hadiahkan pahala bacaannya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat baginda, para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, kepada seluruh arwah kaum muslimin muslimat, terutamanya kepada ahli keluarga kita, istimewanya kepada kedua-dua ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan meletakkan roh mereka yang telah pergi meninggalkan dunia ini dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal salih. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan juga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Kita selesai mukadimah pengajian, dan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang mengikuti pengajian pada malam ini, diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga sahabat semua daripada jauh dan dekat, daripada bumi Malaysia dan di luar Malaysia, kita ataupun saya doakan agar sahabat semua berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan dapat memfokuskan diri kepada ibadah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala amal soleh kita ini diterima oleh Allah sebagai satu pahala ibadah, untuk bekalan hari mati kita, insya-Allah. Baiklah, kita ke halaman 307. 307. Okey, boleh buka muka surat halaman 307 pada malam ini, Baik, sebelum itu saya memohon kepada anda semua untuk memberikan sedikit bantuan kepada saya, iaitu mengongsikan ataupun berkongsikan link kita ini ataupun page kita ini kepada seberapa ramai sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, agar pengajian kita ini dapat diikuti oleh lebih ramai orang, lebih ramai orang yang mencintai Al-Quranul Karim, insya-Allah. Sebentar, saya nak ubahkan peti ubat saya ni, nanti terganggu mata sahabat semua. Peti ubat saya. Baik, kalau dah bersedia, dah pun berkongsi, saya ucapkan ribuan terima kasih, setelah berkongsi dengan sahabat-sahabat yang lain, Jadi kita berada di halaman 307 surah Maryam, juzuk yang ke-16, bermula dengan ayat 26. Okey, jadi kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersedia semua? Kalau bersedia, jom kita sama-sama menyemak, dan membaca bersama-sama saya sekali lalu setiap ayat. Kemudian barulah kita kupas hukum, tajwid dan juga sifat serta makhraj huruf, insya-Allah. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Lagi sekali. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan akalimal yawm. Saya baca silap, Jadi sekali, saya tak berapa sihat malam ni, sesema. Jadi mata saya pun macam
pedih sikit ya. Inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Fakuli, li di sini mad tabi'i 2 harakat. Fakuli washrabi. Okay, huruf shim jaga makhrajnya iaitu bersifat tafashi. Apa maksud tafashi? Iaitu angin yang berhamburan keluar. Ya, jadi kalau sebut was tak betul. Jadi sofir ini adalah wash. Wash ya. Fakuli wash Rabi, ra bila di baris atas kena baca tafkhim tebal ya. Kemudian B di sini mak tabi'i 2 harakat. Fakuli washrabi waqarri. Huruf qaf tebal, jangan baca waqarri tapi baca waqar tebal ya. Kemudian ra di sini ada tasydid, ada sabdu di atasnya, maka kita kena baca tekan ya ataupun jud. Waqarri. Ri di sini mad asli atau mad tabi'i 2 harakat. Aina, ya sifatnya lin lembut, jadi kita baca sini lembut. Aina. Okey, jika kita berhenti hukum di sini mad iwad ya. 2 harakat seperti mad asli, kerana mad iwad termasuk dalam pembahagiannya adalah termasuk dalam mad tabi'i ataupun mad asli ya. Fa imma, mim bertasydid wajib al-ghunah, wajib dengung ya. Ma di sini 2 harakat, mad tabi'i atau mad asli. Tarayin, ra tu tebal, ta tak tebal ya. Ra ni tipis dengan ra baris bawah, kita kena baca tarqi tipis ya. Fa imma tarayin. Ra ni baris atas, minta maaf ya. Memang baca tebal ini ya bukan baris ra minta maaf. Fa imma tarayin. Yin tu kena dengung kerana di atas nun ada tasydid. Jadi wajib dengung, wajib al-ghunah. Ya. Naminal. Okay, alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati ini dengan jelas tanpa lantunan. Jangan baca minala, tak mau baca minala, kita baca minal bashari. Huruf shim di sini kita kena bunyikan ya, bunyikan apa tu? Dia punya tafashi. Minal bashari ahadam faquli. Dam tanwin baris 2 di atas bertemu dengan fa menjadi ikhfa hakiki ya. Wajib dimasukkan bunyi tanwin ini ke dalam huruf fa disertai dengan dengung 2 harakat. Bashari ahadam faquli. Ku di sini tebal, jangan baca fakuli tapi baca faqu, huruf qaf ya. Ku 2 harakat mad tabi'i. Li di sini asalnya mad asli atau mad tabi'i ya. Ya mad ini, tetapi bila dia bertemu dengan hamzah maka dia menjadi mad yang berkembang menjadi mad jaiz munfasil ya. Jadi kena panjang 4 hingga 5 harakat. Ni ada tandanya panjang ya. Faquli inni. In di sini di atas nun ada tasydid, jadi kita kena baca dengung, wajib al-ghunah. Inni. Ni di sini mad tabi'i 2 harakat. Nazaru. Okay, ra tebal, ra itu mati, huruf sebelumnya baris atas, jadi bunyi dia nazaru, bukan nazar ya. Kalau kita baca nazar, huruf ra itu jadi tipis, jadi kita kena baca tebal ya. Nazaru, naikkan lidah tuan-tuan dan puan ke atas. Nazaru tu lirrahma. Okay, dekat ra ada tasydid, jadi kita kena baca jud. Lirrahma. Ra sini tebal ya, kerana ra baris atas dan ha itu mati ya. Jadi kita kena bunyikan ha ini ringan. Rah, bunyi pedas ya. Inni nazartu
Rah. Ya. Ma asli ada alif kecil. Ni sauman. Sad tebal. Saw. Ya. Dan waw tu sifatnya lin. Jadi kalau kita baca ni, kita kena muncungkan mulut kita. Ya. Sauman. Okay, tanwin bertemu dengan fa. Ya, jadi kita kena sorokkan bunyi tanwin ke dalam fa disertai dengung 2 harakat. Ikhfa hakiki. Sauman falan. Okay, bila nun ini ada tanda sukun ataupun tanda mati ni, ya, disebut nun sakinah ni. Bila dia ada tanda sukun, maknanya dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Okay, huruf di sini ialah huruf hamzah, adalah termasuk dalam izhar halqi. Ya. Jadi tak boleh dengung kat sini. Falan ukallimal. Okay, dekat lam ada tasydid, jadi kita kena baca jud. Ukallimal. Sini alif lam qamariyah. Bunyikan, ya, alif lam yang mati ni dengan jelas. Ya. Mal, jangan baca mala. Ada yang baca mala. Itu yang tak betul. Ya. Itu dah jadi lantunan. Falan ukallimal yaw. Ya dengan wa adalah sifatnya lin, lembut. Jadi kita kena baca, muncungkan mulut. Ya. Ukallimal yaw ma'insiya. Okay, nun mati bertemu sin, kena sorokkan bunyi nun ke dalam sin disertai dengung 2 harakat. Ikhfa hakiki. Insiya. Okay, dekat ya ada tasydid, jadi kita kena baca tekan ataupun jud. Ya, insiya. Siya, bukan insiya. Tak betul, ya, kalau baca insiya. Insiya. Okay, jadi kita berhenti dengan mad iwad, ya, 2 harakat. Fa'atat bihi qawmaha tahmilu. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Fa'atat. Bunyikan hamas pada huruf ta yang mati. Fa'atat. Atat. Sikit je bunyi angin dia. Bukannya fa'atat. Tak betul tu. Kalau bunyi-bunyi fa'atat, itu adalah bunyi qalqalah. Ya. Sedangkan huruf ta adalah huruf hamas, bukannya huruf qalqalah. Ya. Fa'atat bihi. Bihi di sini maksilah qasirah. Ya. 2 harakat saja, ekoya, nampak ekoya. Ya. Qawmaha, huruf qaf tebal, waw sifatnya lin, jadi muncungkan mulut. Ya. Qawmaha, maha. Di sini ha simpul, jadi kita kena keluarkan daripada pangkal tekak kita. Qawmaha. Ya. Ini ha pedas, jadi bunyi di sini tak sama dengan ini. Ini ha, yang ini bunyi dia ha. Qawmaha tahmilu. Tahmilu. Okay. Qalu. Qad 2 harakat, mad asli dan tebal, kerana qaf adalah huruf isti'la. Qalu. Lu di sini mad asli 2 harakat juga. Ya Maryamu. Ya di sini mad asli juga, nampak ni ada alif kecil 2 harakat. Jadi yang ini qa, lu, ya, semua sama panjang 2 harakat. Ya. Maryamu. Okay, huruf ra apabila dia mati, huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal. Jangan baca Maryam, bukan bunyi dia Maryam, tapi bunyi dia ya mar, tebal. Maryamu laqad. Qalu ya Maryamu laqad. Okay, huruf qaf tebal, dal ni huruf yang lemah. Jangan tebalkan pada dal. Jadi laqad. Macam tu, ya. Manja je bunyinya, lantunannya. Laqad ji'ti syai'a.
Ya, hamzah yang mati sahabat semua, bukan ain. Jangan baca ji, tapi baca ji. Ji ti syai'a. Syai'a sini sifatnya lin jadi lembut. Syai'an fariya. Okey, tanwin itu baris 2 di atas bertemu dengan fa. Maka kita kena sembunyikan bunyi tanwin ke dalam huruf fa, disertai dengung 2 harakat, ikhfa haqiqi. Ya, jadi kita baca di sini ji'ti syai'an fariya. Fariya. Ya, dekat ya ada tasydid, jadi kita kena baca njut. Apa maksud tasydid di sini? Maknanya di sini ada 2 huruf ya, satu ya yang mati, satu ya yang baris 2 di atas. Jadi sebab itu kita baca njut. Fariya. Ra sini ra tarqiq, ra tipis dengan ra baris bawah ya. Kalau baris atas tebal. Ya Haruna ma kana abukim ra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyan. Ya sini panjang ya, kerana asalnya adalah alif mad. Ya, ini alif mad ya, dia bertemu dengan hamzah. Jadi dia jadi mad yang berkembang menjadi mad jaiz munfasil. Bacaannya 4 hingga 5 harakat ya. Ya okey, kha kena baca tebal. Jangan baca tak betul jadi bunyi ha. Di sini bunyi dia kha. Ya Taharun. Ha di sini ha simpul, jangan baca Harun, bukan ha tapi Harun dalam ya. Ru mat asli, ha juga mat asli. Namaka ma mat asli, ka mat asli. Na abu mat asli. Kim, okey, mim mati bertemu ra, tak boleh dengung, izhar syafawi. Maka na abu kim ra'asaw. Ra sini kena baca tebal dengan ra baris atas, kena baca tebal, jangan baca ra'asaw, bukan ra tapi ra ya. Maka na abu kim ra'asaw. Okay, waw sifatnya lain. Bila kita nampak dia mati di sini, maka kita kena muncungkan mulut kita sahabat semua ya. Okey, ra'asaw. Saw bukannya main-main saw itu ya, bukan maknanya ambil sambil lewa asau tak boleh baca begitu ya. Betul-betul sebut. Maka na abukim ra'asaw. Ya, muncungkan mulut. Iwama. Tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan waw, kita kena masukkan dan dengung. Bukan masuk sahaja tapi kena dengung. Ramai yang salah baca. Bila nampak saja tanwin bertemu dengan waw, dia akan masukkan tapi dia tak dengung ya. Okey. Sawin wa ma kanat. Okey, ma asli, ka asli, nat bunyikan hamas pada huruf ta. Wa ma kanat ummuki. Okey, dekat mim ada tasydid, jadi kita kena dengung wajib al-gunah. Ummuki baghiya. Baghiya. Ya, dekat ya ada tasydid, jadi kita kena baca tekan ataupun jud. Dan kita berhenti dengan mad iwad. Ummuki baghiya. Jangan baca ummuki baghiya, bukan baghiya tapi baghiya. Jud pada ya ya. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Fa asya, sya di sini mad asli dan bunyikan tafashi pada huruf shim dengan jelas. Fa asya ya, bukan fa asa
Bukan fa'atha, tapi bunyi dia fa'asya. Sebab ada setengah-setengah. Kita ni susah sangat nak sebut huruf shin. Dia tukar kepada bunyi sin ya. Dah lain makna ayat. Jadi jaga-jaga ya. Fa'asyarat. Okay, huruf ra kena baca tebal, kena baris atas. Dan ta itu bila dia mati, sahabat semua, kita kena bunyikan hamasnya. Fa'asyarat. Rat. Ilaih. Okay, jadi kita berhenti di sini. Bunyikan ha. Ya. Dhamir ini ataupun ha simpol ini dengan jelas. Ilaih. Bukan ilaih. Bukan bunyi dia, tapi ilaih. Ya. Apa hukumnya bila saya berhenti dekat sini? Apa hukumnya ni? Ilaih. Apa hukum bacaan kat situ? Mat lin. Tepat sekali Puan Hasiah ya. Okay, boleh baca ilaih ni ya, sahabat semua, dalam 3 wajah. Boleh baca 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Jadi boleh baca pendek, tapi jarang sekali lah orang baca 2. Biasanya orang baca 4 hingga 6 ya. Fa'asyarat ilaih. Kalau kita baca 2 boleh, tapi takut silap. Fa'asyarat ilaih. Dah pendek sangat kan. Jadi macam tak bunyi dia punya panjang itu ya. Ilaih. Baca macam tu. Okey. Qalu kaifa nukal. Qa tebal, 2 harakat. Jangan baca qa tapi baca qa ya. Lu ma asli 2 harakat. Kaifa, huruf ya sifatnya lin lembut. Jadi kita baca kaifa nukallimu. Dekat lam ada tasydid, jadi kita baca njut ataupun tekan. Nukallimu man. Okay, nun mati bertemu kaf, kita kena sorokkan, sembunyikan bunyi nun ini pada kadar separuh ke dalam huruf kaf disertai dengung 2 harakat. Ini dinamakan ikhfa haqiqi ya. Qalu kaifa nukallimu man. Bukan man, bukan bunyi dia man. Kalau kita bunyikan man, maknanya kita tidak masukkan ke dalam kaf. Sepatutnya bunyi dia mang, M-A-N-G, mang ya. Mang, bukan man ya. Nukallimu man kana fi. Ka 2 harakat, ma asli, ma tabi'i. Nafil. Fil alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati. Filmah. Dan huruf ha di sini ha simpol, bunyi dia dalam. Mah, bukan mah, tapi bunyi dia mah. Di sabiya ya, di sentilkan lidah dan huruf sad tebal. Mah di sabiya. Sa bukan sabiya. Kalau sabiya ya, dia jadi huruf sin. Tak betul, ini huruf sad ya. Jadi jaga makhraj huruf. Man kana fil mahdi sabiya. Sabiya, dekat ya ada tasydid, jadi kita baca di sini kena tekan kerana ada 2 ya. Dan kita berhenti dengan mad iwad ya. Okey, mad iwad tu 2 harakat saja, jangan panjang sangat ya. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Qa tebal, jangan baca ka tapi baca qa ya. 2 harakat mat tabi'i. La inni, dekat nun ada tasydid, ada sabdu, maka kita kena wajib dengung 2 harakat. Nama hukumnya wajibal gunah. Qala inni, jangan baca qala inni. Kita langgar, maknanya kita langgar hukum ya.
kena dengung dulu ya sahabat, baru kita sebut ni. Abdullah. Okey, dekat ba ada tanda sukun. Maknanya di sini ialah huruf qalqalah surah, maka kita kena lantunkan dengan lantunan lunak. Qala inni abdullah. Ya, bukan Abdullah. Tak betul kalau baca Abdullah. Kena lantun ya. Abdullah. Okay. Dullah alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi ya. Jadi kita kena masukkan bunyi dal ini, dal baris depan bertemu dengan alif lam lam ha ni. Masukkan bunyi dal depan du ini ke dalam huruf lam disertai dengan jud. Ya, kerana lam ada dua dan lam di tengah-tengah ni dinamakan lam pada lafaz jalalah. Ya, dibaca tebal kerana dal ini berbaris hadapan. Ya, jangan baca tipis. Qala inni abdullah Abdullahi ataniyal. Di sini mad badal 2 harakat. Ta mad asli 2 harakat, ada alif kecil ni. Niyal, niyal alif lam qamariyah. Jangan lantun, jangan baca ataniyala, niyala. Tak mau baca niyala. Ataniyal. Gitu ya. Yal kita. Ta di sini mad asli, ada alif kecil ini, mad tabi'i. Ba wa ja'alani, ru'ain jaga makhraj, jangan sebut wa ja'alani, bukan a tapi a. Wa ja'alani nabiyya. Okey, kita kena jut pada ya, kena di atas ya ada tasydid. Berarti ada 2 ya dekat sini. Satu ya yang mati, satu lagi ya yang baris 2 di atas. Dan apabila huruf berbaris 2 di atas, di belakangnya ada alif, kita kena tukar bacaannya, bukan nabiyan. Kita kena jadikan dia satu saja baris, maka dia jadi nabiyya. Jadi hukumnya di sini namanya ialah mad iwad ya. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Waja'alani, ru'ain jaga makhraj. Ramai yang salah sebut ain, dia akan sebut waja'alani. Itu tak betul. Jadi huruf alif pula ya. Jadi ini ain jaga ya. Waja'alani, kerana huruf ain ni adalah huruf yang bersifat tawasud ya, pertengahan ya, di antara huruf syiddah dan rakhawah ya. Jadi kena makhrajnya kena betul, jangan salah sebut. Waja'alani, ni di situ mad asli 2 harakat, ba mad asli 2 harakat, rakan, ra kena baca tebal ya, kena ra baris atas kena baca tebal. Mubara, bukan mubara. Mubarakan. Okay, tanwin bergaris lari, nampak ni sama garis dia kan. Maknanya dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, itu dinamakan huruf izhar. Jadi tanwin bertemu dengan hamzah tak boleh dengung, hukumnya ialah izhar halqi ya. Wa ja'alani mubarakan, tegas, terang, nyata, tanpa dengung. Mubarakan aynama. Okay, ya sifatnya lin, lembut. Aynama. Ma mat tabi'i 2 harakat. Kun, nun mati bertemu ta, kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam ta disertai dengung 2 harakat. Ikhfa hakiki.
أينما كنت وأوصاني. Wa'au, muncungkan mulut sahabat semua. Huruf waw sifatnya lin, lembut. Wa'awsani. Huruf sad kena baca tebal, kerana sad termasuk dalam huruf isti'lam. Wa'awsani. Jangan baca wa'awsani. Tak betul ya. Wa'awsani bis-salah. Bis. Okay. Ba ni kita masukkan terus ke dalam sad tanpa membunyikan alif lam ini. Ini dinamakan idgham syamsi. Ya. Kita tidak membunyikan alif lam ini. Atau juga disebut sebagai alif lam syamsiah. Ya. Bis-salah. Bila kita sebut bis tu kena baca tebal. Kenapa? Kerana ba ini berjumpa dengan huruf isti'la, huruf tebal. Jadi bacaannya bis, bukan bis. Kalau bis yang keluar bunyi sin, ini huruf sad. Jadi tebal, bis, ya, tebal. Bis-salah. La sini ma'asli. Ti waz-zakah. Waz-zakah. Alif lam syamsiah lagi, masukkan bunyi waw baris atas ini terus ke dalam zai disertai dengan jud, kerana di atas zai ada tasydid. Waz-zakati ma. Ka ni ya mat asli ya sahabat semua. Jangan baca waz-zakawa. Wa ni bukannya baris dia, ini adalah rumah kepada alif ini ya. Waw sini bukannya waw ya. Waz-zakati ma dumtu. Ma asli dum, mim mati bertemu ta, tak boleh dengung, izhar syafawi. Ma dumtu hayya. Ha sini ha pedas. Hayya. Jangan baca hayya. Tak betul ya. Itu adalah ha simpul, ni ha pedas. Hayya. Ringan saja ya. Dan kita berhenti dengan mad iwad ya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa bar. Okay, dekat ra ada tasydid. Jadi kita kena baca jud. Wabar, tebal ra itu kerana ra ini ada dua. Ra yang pertama bertanda sukun atau mati, ra yang kedua berbaris dua di atas. Jadinya dua-duanya kena baca tebal ya. Kerana ra itu bila mati dia mengikut huruf ataupun baris kepada huruf sebelumnya huruf ba. Jadi sebab itu kita kena baca tebal. Kemudian ra baris dua memang kena baca tebal. Ya. Dan di sini terbit satu hukum. Apabila ra ataupun tanwin ini bertemu dengan ba, maka kita kena tukarkan bunyi tanwin itu baris dua di atas ini kepada bunyi mim. Ya, kepada bunyi mim dan dengung. Okey, disinamakan iqlab ya. Wa barran biwalidati. Wa di sini mat tabi'i, ada alif kecil. Lidati. Ti di sini mat asli, mat tabi'i, dua harakat. Walam yaj'alni. Walam mim mati bertemu ya, kita kena ya, bacaannya terang tanpa dengung. Kerana mim mati, ada tanda mati, maknanya tak boleh dengung ya. Walam yaj. Okey, huruf jim apabila dia mati dekat sini tengah-tengah kalimah, kita kena kena qalqalahkan dia, namanya qalqalah sughra. Apa maksud qalqalah dalam bahasa Melayu? Maknanya lantunan. Qalqalah dalam bahasa Arab, qalqalah dalam bahasa Melayu lantun. Jadi bila kita baca sini kita kena lantunkan dia. Walam yaj. Gitu bunyikan. Jangan baca walam yaj'alni. Tak betul ya. Walam yaj'alni. Al huruf ain jaga makhraj. Alni. Ni di sini mat asli atau mat tabi'i. Jabbaran syaqiyya. Okay, dekat ba ada tasydid, jadi kita baca jud.
Ba di sini ma tabi'i atau ma asli, 2 harakat. Rain, tanwin itu baris 2 di atas bertemu dengan shim. Maka kita kena sorokkan, sembunyikan bunyi tanwin ini pada kadar separuh ke dalam huruf shim, disertai dengan dengung 2 harakat ikhfa haqiqi, ya. Jabbaran syaqiyya. Huruf qaf kena baca tebal, jangan baca syakiya, tak betul, ya. Itu jadi huruf kaf. Ini huruf qaf tebal, ya. Jabbaran syaqiyya. Okey, kita berhenti di sini dengan ma'iwat lagi. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassala, di sini alif lam syamsiah, masukkan bunyi waw terus ke dalam sin disertai dengan jud, kerana di atas sin ada tasydid. Berarti ada 2 sin dekat sini. Sebab itu kita kena baca jud. Wassala, lam asli ada alif kecil ni 2 harakat. Mu'alayya, alayya dekat ya ada tasydid, bacaannya kena jud. Alayya yaw. Satu ya yang mati sebut lay, lagi satu ya yang baris atas ya, sebab itu bunyi dia wassalamu alayya yaw, ya yaw. Wow, di sini sifatnya lin, jadi kena muncungkan mulut sahabat semua, ya. Mawulitu, wulitu, ya. Dal tak berbunyi sahabat semua, kita idghamkan dia. Yang berbunyi ialah lam ini terus pergi kepada ta. Jangan baca yauma wulidatu, tak betul, ya. Kerana dal walaupun dia berada di tengah-tengah, ya, kita nampak sini warna dia merah dan tidak ada tanda mati. Kalau ada tanda mati qalqalah, ini tak ada tanda mati, ini adalah idgham. Apakah nama idgham ini? Siapa yang tahu? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yaw. Jadi bacaan sini wulid, bunyikan ta, bukan wulid, bukan dal, ya. Okey, idgham apa? Idgham mutajanisain. Ya, idgham mutajanisain, iaitu pertemuan di antara 2 huruf yang sama dari segi makhraj tapi berlainan dari segi sifat, ya. Kita pun tahu makhraj huruf dal dengan ta ialah di hujung lidah kita, ya. Tapi dari segi sifatnya tak sama. Dal adalah makhrajnya adalah qalqalah, sifatnya adalah qalqalah. Huruf ta sifatnya adalah hammas. Sebab itu dia kata idgham mutajanisain, ya. Wulitu wa yaw, ya dengan waw dua-duanya lin, maka kita kena muncungkan mulut kita. Wa yaw ma amutu, amumu mat asli 2 harakat. Tu wa yaw, ini sama macam tadi, sifatnya lin, jaga. Ma ub'atsu, ubba. Okey, dekat sini ba ada tanda sukun, tanda mati, maka kita kena lantunkan bacaannya qalqalah sughra. Wa yawma ub'atsu, huruf ain jaga. Su, huruf sa, sentil lidah. Jangan baca asu. Kalau kita baca asu huruf sin, ini huruf sa, ya. Wa yawma ub'atsu, su, sentil lidah, ya. Hayya, ya, ha di sini ha pedas. Hayya, bukan hayya, bukan dalam, ya, tapi ringan. Wa yawma ub'atsu hayya. Okey, ya, mat badan lagi, ya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Za, sentil lidah. Za ni lemah hurufnya, jadi makhrajnya di hujung lidah. Za.
Za, bukannya za. Kalau za jadi huruf zai, ni huruf zal ya. Jadi maknanya berbeza ya sahabat semua. Kalau kita baca hentam kromo, lari makna ayat ni kita berdosa ya. Nah, jadi baca betul-betul. Zalika isab. Ai di sini huruf ain bukan i ya. Ai ya. Mat tabi'i dua harakat sab. Okey, ba ini mati di tengah-tengah kalimah, maka kita kena lantunkan bunyi ba qalqalah sughra. Zalika isab sab numaryam. Ra apabila dia mati huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal maryam. Ya, bukan Maryam. Tak ada bunyi mar ya. Bunyi dia mar. Naikkan lidah kita ke atas. Isa banu Maryam. Maryam. Okey. Qaulal haqqi. Qaul tebal. Jangan baca kau, tapi baca qau. Ya, muncungkan mulut kita kena waw, itu sifatnya lin. Qaulal. Okay, lal alif lam qamariyah. Bunyikan lam yang mati ini dengan izharnya jelas. Lal bukan lala. Ya. Okay. Qaulal haqqi. Dekat qaf ada tanda tasydid. Maknanya kita kena baca tekan ataupun jud. Haqqi. Tak boleh baca haqi. Kita kena baca haqqi. Ya? Qawlal haqqi alladhi qil alif lam syamsiah. Masukkan bunyi qaf itu terus ke dalam lam disertai dengan jud kerana di atas lam ada tasydid. Ladhi dhi sentil lidah dua harakat mat asli. Fi juga mat asli dua harakat. Hiyam tarun. Yam mim mati bertemu ta, tak boleh dengung, izhar syafawi. Yam tarun. Kita berhenti dengan mad arid li sukun. Baru jumpa mad arid li sukun malam ni. Daripada banyak-banyak ayat semua mad iwad hujungnya ya semua. Tiba-tiba ada satu mad arid li sukun ya. Jadi ma'arid dan sukun itu sebenarnya nak kenal senang saja. Asalnya mat asli. Nampak ni. Ra, waw, mati depan ru. Mat asli. Macam mana dia boleh jadi mat arid? Mat arid itu maknanya mat yang mendatang. Arid itu dalam bahasa Melayu mendatang. Mat yang wujud secara tiba-tiba. Macam mana boleh terbit mat itu? Apabila kita berhenti pada huruf nun ini. Ya, maknanya kita matikan huruf yang hujung ni tak ada baris. Jadi tanda mati kat sini. Maka ini dinamakan mat arid disukun. Mat yang mendatang kerana huruf yang terakhir kita beri mati. Itu maksud dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni panjang nak terang. Mat yang mendatang kerana kita memberi mati ataupun sukun kepada huruf yang akhir. Dalam bahasa Arab pendek je. Mat arid lis sukun. Dalam bahasa Melayu, macam saya terangkan tadi. Ya. Jadi dalam 3 wajah bacaan. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Tapi sebaik-baiknya bacalah yang tartil. Tak usah baca 2. Ya. Takut nanti silap. Ya. Macam mana dikatakan 2, 4, 6 tadi? Saya sebutkan sini. Ya. Okay. Qawlal haqq الذي فيه يمترون. Okey, 2 harakat. Fihi yamtarun. 4 harakat. Fihi yamtarun. 6 harakat. Itu dikatakan 3 wajah bacaan ya. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idza qada amran fa innama idza qada
فإنما يقول له كن فيكون. Okay. Mat asli, mat tabi'i 2 harakat. Ka juga mat tabi'i 2 harakat. Na lillah. Lillah di sini lam pada lafaz jalalah dibaca tipis kerana lam ini berbaris di bawah. Jangan baca lillah, itu dah tebal ya. Kita kena baca maka na lillah, lillah ya, tipis. Hi aini, nun mati bertemu ya, kita kena masukkan bunyi nun ke dalam ya, disertai dengung 2 harakat. Ayat takhidha min walad. Okay, khi di sini jaga makhrajnya. Yattakhidha min walad, nun mati bertemu waw, kita kena masukkan bunyi nun ke dalam waw, disertai dengan dengung 2 harakat. Mat arid pula. Apa tu? Idgham ma'al gunah ya. Miu, bukan baca min ya, kena baca miu, miu. Miu walad. Dan bila kita berhenti di sini, sahabat semua, kita kena lantunkan bunyi dal ni kuat sikit kerana dia berada di hujung kalimah. Maka hukumnya di sini qalqalah kubra walad. Gitu bunyi dia kuat sikit ya. Bantu buka kipas panas. Sekejap ya, saya buka kipas. Abang, tolong buka kipas. Jangan jatuh ni kan. Panas. Okay, minta maaf ya. Gangguan sekejap kerana saya panas ya. Bunyi macam mana? Okey tak? Ada bunyi kipas tak? Tolong bagi respon. Bunyi kuat ke? Kipas. Tolong bagi respon. Jadi sini tadi qalqalah kubra ya. Okey. Kena lantunkan agak kuat. Min walad. Bunyinya kuat tak kipas tu? Tolong beri saya ada bunyi sikit. Okey. Sekejap ya, saya betulkan kipas ni supaya dia pusing ke sana sikit. Okey. Ada bunyi ya, tapi tak apa kata kawan-kawan ya. Sebab saya ni tak boleh panas. Kalau saya panas saya jadi lelah, semput ya. Sebab saya ada sedikit asma ya. Okey. Subhanahu, bar sini mati di tengah-tengah kalimah, kita kena lantunkan dia. Sub ya, subhanahu. Ha di sini ha pedas. Ha 2 harakat mat tabi'i. Nahu, kalau kita terus jadi panjang ya sahabat. Kalau kita baca wasal atau sambung terus jadi panjang kerana ya, ha ini bertemu dengan hamzah. Jadi mat silah ya, tawilah ya. Subhanahu idza la sini mat asli sentil lidah. Qadha, huruf qaf tebal, jangan baca qa tapi baca qa. Idza qadha, ba pun baca tebal. Ini tebal, ini pun tebal ya. Dan ba sini ya, asalnya adalah alif mat, tapi dia bertemu dengan hamzah, dia berkembang menjadi mat jaiz ya. Jadi idza qadha amram ya, mim mati bertemu ra, tak boleh dengung, bacaannya terang tanpa dengung ya. Amran fa innama. Okey, kita kena sembunyikan bunyi tanwin ke dalam fa disertai dengung 2 harakat. Ikhfa haqiqi
amran fa innama, ya, dengung, sembunyi dan dengung, ya, ikhfa hakiki, fa innama, nun bertasydid, wajib dengung, ya, wajib didengung. Di sini wajib al-gunah, ya, fa innama, ma asli, ya, dua harakat, yaqulu lahu, yaququ, sini tebal, jangan baca yaku tapi baca yaqu, ya, dua harakat, mak tabi'i, lulahu, hu di sini maksilah qasirah, nampak waw kecil ini juga kena baca seperti wajah mak asli, dua harakat juga. Kun fayakun, nun mati bertemu dengan fa, kita kena sembunyikan bunyi nun ini pada kadar separuh ke dalam huruf fa disertai dengung, ya, sebab itu bunyi dia bukan kun, bukan bunyi dia kun, ya sahabat semua, bunyi dia kun fayakun, tu bunyi ikhfa, ya. Dan kita berhenti di sini dengan mad arid disukun lagi sekali, ya. Okey, boleh baca dalam 3 wajah. Baik, ada yang bertanya, ustazah tak ada pembantu ke? Memang tak ada pembantu, saya mengaji sendirian, seorang-seorang, ya. Bunyi kipas, kerana saya minta maaf Bonda Syabibah, memang kena ada bunyi sikit lah kerana saya buka kipas, kerana bilik ini dia punya air condition dia tak kuat. Bilik yang saya diami ni mungkin rosak ke apa ke tak tahulah, ya. Saya berada di luar rumah, saya berada di Taiping, ya, sahabat semua, bukan berada di rumah, saya berada di sebuah hotel di Taiping. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Okey. Harap-harap walaupun ada gangguan sikit, saudara-saudari masih boleh, ya, boleh mendengar dengan baiklah. Okey. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Wa innallah, nun bertasydid, wajib dengung, dua harakat, ya. Wa innallah, ya, dengung dekat sini dua harakat. Nallah, alif lam syamsiah, ya, masukkan bunyi nun ini terus ke dalam lam disertai dengan jud. Di atas lam ada tasydid, ya, dan lam di tengah-tengah, ya, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana nun berbaris di atas. Jangan baca wa innallah, wa innallah, dan jangan juga baca wa innawah. Ramai juga yang salah menyebut, dia sebut wa innawah, bukan wah, ya, tapi nawah, tebal pada lam, ya. Okey. Wa innallaha rabbi, ra ni ra tebal, di atas ba ada tasydid, jadi ba tu kita kena baca tekan. Rabbi, bi mat asli, wa rabbukum, ra sini kena baca tebal, di atas ba ada tasydid juga njud. Wa rabbukum. Okey, mim mati bertemu dengan fa, tak boleh dengung, izhar syafawi, fa'budu, budu, kita berhenti di sini dengan mad arid li sukun, fa'budu. Bunyikan ha yang kita matikan di hujung ni dengan jelas, bunyi ha simpol, bukannya bunyi dia fa'budu. Tak mau sebut hujung dia, bunyi dia di dalam, fa'budu, ya. Okey, berhenti juga dengan mad arid li sukun.
Hadza. Ha, di sini dalam bunyi dia 2 harakat mat tabi'i. Za juga mat tabi'i, sentilkan lidah. Sira, huruf sad kena baca tebal walaupun dia berbaris di bawah, kerana sekiranya sahabat tidak membaca dengan tebal dia jadi huruf sin, dah jadi makna lain, ya. Hadza sira, sira, ra kena baca tebal, ra baris atas, dan ada alif kecil, 2 harakat mat tabi'i. Tum mustaqim. Tanwin baris 2 hadapan bertemu dengan mim, maka masukkan bunyi tanwin ini ke dalam mim 100% dengan dengung. Dengung 2 harakat. Siratum mustaqim. Mus, bunyikan sofir pada sin. Mus, ya. Angin yang berdesir, itu makna sofir, ya. Taqim. Huruf qaf tebal, jangan baca takim. Kalau kita baca takim, huruf kaf, ini huruf qaf, ya. Dan kita berhenti dengan mad arid li sukun. Pastikan mulut sahabat ditutup kerana mim makhrajnya di bibir, ya. Bila kita matikan, kena tutup bibir. Mustaqim. Kalau mulut kita tenganga, tak jadi bunyi mim, ya. Penting, ya, mulut, bibir, lidah, tekak punya peranan dalam menyebut sifat-sifat huruf, ya. Okay. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yawmin azim. Fakh, kha, jaga makhraj dia. Fakh, bukan fah, tapi fakh. Talafal, alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan jelas. Ha, sini ha pedas. Jangan baca tapi baca Zabu min, za mat asli 2 harakat. Bumin, nampak ni nun mati digantikan dengan mim, maknanya nun mati ini bertemu dengan huruf ba. Nama hukumnya iqlab, ya. Okey, betul tu Puan Nurasmah, Nuradmah. Ya, bunyi kha tu macam kita nak keluarkan bunyi qaha, nak keluarkan qaha. Okey, bayinihim. Ya, sifatnya lin, lembut. Bayinihim. Ha, di sini ha simpul, bunyikan betul-betul, bukan bayinihim, tak betul, ya. Bayinihim, dalam bunyi dia. Fawailul lilladzi. Ya, sifatnya lin, lembut. Fawailul lilladzi. Tanwin bertemu dengan lam, masuk tanpa dengung, idgham, ya, bila gunnah. Fawailul lilladzi. Jangan lama-lama kat sini, ya sahabat. Kalau lama dia jadi dengung. Ini tak boleh dengung. Idgham iaitu memasukkan bi dengan la, maknanya tidak, gunnah dengung, memasukkan dengan tidak dengung. Itu maksud idgham bila gunnah, ya. Fawailul lilladzi. Di sini ma'asli 2 harakat, sentil lidah. Nakafaru. Ru sini kena baca tebal, jangan baca kafaru. Bukan bunyi dia ru, tapi bunyi dia ru, ya. Okay, selamat datang Puan Halimah Haji Manin. Lama saya tak nampak Puan Halimah, ya. Daripada negeri Sarawak, ya. Asal negeri Sarawak, ya, Puan Halimah, tapi kini berada di Melaka, ya. Okey. Fawailul lilladzina kafaru. Ru 2 harakat, ma'asli dan tebal. Mim mashhadi. Mim mash, nun mati bertemu mim. Idgham ma'al gunnah, ya. Idgham ma'al gunnah. Jadi kita kena baca mim ini masuk ke dalam mim yang ini. Nun ini tidak kedengaran.
Ya, min mash. Kita tak baca min, bukan min, tapi bunyi dia mim. Mim mash. Okay, huruf shim ni jaga sifat dia tafashi. Mash. Mash. Ha di yau. Ha. Di sini ha simple. Di yau. Ya dengan waw sifatnya lin lembut. Yau min azim. Tanwin bergaris sama bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, sebab itu garisnya selari. Maka ini ada hukumnya ialah hukumnya di sini ialah izhar halqi. Yaumin azim. Ru'ain jaga makhraj, jangan sebut azim. Tapi kita kena sebut azim. Dan ini adalah huruf za, kena baca tebal, jangan baca azim. Jadi huruf zai, bila huruf zai maknanya dah lari ya. Jadi kita kena baca sebut betul-betul. Azim. Kita berhenti dengan mad arid li sukun. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin الظالمون اليوم في ضلال مبين. Asmi', bunyikan safir pada sin. Asmi'. Ini jangan baca me', bukan me' bunyi dia, tapi mi'. Asmi' bihim. Ha sini ha simple, mati pada mim. Dan mim mati bertemu dengan waw, tak boleh dengung, izhar syafawi. Wa ab. Okay, ba bila dia mati di tengah-tengah kalimah, lantunkan dia. Wa ab. Wa absir. Okay, ra mati, huruf sebelumnya baris bawah, tak boleh baca tebal ya. Wa absir yauma ya'tunana. Ya, bukan ya, tapi ya. Hamzah yang mati. Tu mad asli. Na. Di sini mad asli. Lakinil zalimu. La mad asli, mad tabi'i. Kinil. Okay. Nun ini terus masuk ke dalam zat tanpa membunyikan alif lam. Nama hukumnya idgham syamsi atau alif lam syamsiah. Lakinil zalimu. Zat tebal kerana huruf zat adalah huruf isti'la. Dua harakat ma asli. Zalimu. Mu ma asli. Nal alif lam qamariyah. Yau. Muncungkan mulut. Sahabat semua di sini ya dengan wa adalah sifatnya lin lembut. Yauma fi mat tabi'i dua harakat. Dhala la mat tabi'i ada alif kecil ni. Dhalalim mubin. Tanwin baris dua di bawah bertemu dengan mim, kita kena masuk 100% dan dengung. Idgham ma'al gunah. Fi dhalalim mubin. Kita berhenti dengan mad arid li sukun. Alhamdulillah. Ya, kita telah selesai menyemak bersama-sama. Okay. Sekarang giliran kita membaca bersama-sama. Okay. Bersedia semua untuk kita mengulang kaji? Siapa yang nak minum air, boleh minum air dulu. Saya bagi masa. Okey, baca sama-sama dengan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Fa imma tarayinna
البشر أحدا فقولي من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Baik, kepada sahabat yang berada di online sekarang ni, mohon beri salam. Siapa yang belum beri salam tu, beri salam supaya saya boleh kenal siapakah anda yang mengikuti pengajian pada malam ini ya. Ya, betul tu. Tayyibah Syekh Ismail. Untuk ibu yang mengandung, amalkan baca surah Maryam ya, untuk memudahkan proses bersalin ya, dan mendapat anak sesalihah Siti Maryam ya. Kerana kita pun tahu Siti Maryam ini lahirkan anaknya tanpa tanpa ada bapa ya. Kuasa Allah menghidupkan Nabi Isa dalam rahimnya tanpa ayah ya. Sehingga datang tuduhan daripada orang-orang bukan Islam, especially orang-orang Kristian mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kerana tidak ada bapa, jadi dibapakannya dengan nama Tuhan. Itu yang tak boleh ya. Kita tak boleh kata Tuhan itu ada anak. Sebab itu dia kata lam yalid wa lam yulad ya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Inilah berbezanya kita dengan orang yang tidak Islam itu ya. Okey, sambung. Jadi boleh bagi salam ya. Siapa yang belum bagi salam tu, saya akan sambut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ramlah Stam, Puan Numi Hartini, Puan Nur Siha, Puan Maimunah, Puan Umi Ella, Puan Wan Rosniza, Puan Siti Nur Siah, Puan Nur Hana ya. Alhamdulillah ramai ya. Okey, kita sambung balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sini kan? Okey. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'asaw. Lagi sekali, tak cukup nafas. Okay, Alhamdulillah, Puan Jamiah kata kali pertama mengikuti kelas. Jadi kalau dapat ikut sekali tu, diharap akan terus mengikut ya Puan Jamiah. Begitu juga Puan Salasiah, Puan Mak Jang Gayah, Puan Zalila Dan ya, dan Puan Nuraini Muhammad. Teruskan istiqamah mengaji sehingga pandai ya. Kalau dah pandai, sebagai satu revision sahaja, ulang kaji ya. Begitu juga dengan saudara ya, Bapak Hairudin dari negara Indonesia ya. Alhamdulillah. Kita sambung balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyan fa asyarat ilayhi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyan
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Beri salam, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sahabat semua berada dalam perlindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyyan. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqq الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد. Okey, ada yang bertanya kelas mula pukul berapa? Alhamdulillah, kelas mula pukul 9.05 malam. Ya, sekitar pukul 9.05 malam. Kalau terlewat sikit lah, dalam 1 minit 2 minit ya. Okey. Pada setiap hari Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad saya tidak buat kelas kerana masing-masing ada urusan kekeluargaan. Ada yang nak jumpa anak, jumpa keluarga. Jadi susahlah kalau kita berjalan ke sana kemari untuk kita buat kelas kerana kita masing-masing ada keluarga jadi saya bagilah cuti untuk 2 hari. Tapi sahabat semua kena mengajilah walaupun cuti, mengaji sendiri tapi bukalah apa yang saya bimbing ni, bacaan sendiri kerana semua orang ada bacaan sendiri kan, setiap hari pegang Al-Quran Okey. Jelas Puan Hani? Okey. Subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yawmin azim. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Tak cukup nafas, lagi sekali.
لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ya, kita telah selesai membaca, menyemak bersama-sama segala hukum hakam. Ada yang bertanya, yang tulis insya-Allah, alhamdulillah. Nama siapa? Tak faham baca tulisan Thai. Okey, saya bagi tahu nama yang bertulisan Thai itu tak silap saya ialah Wan Minah dari negara Thailand, ya. Wan Minah, tak silap saya lah. Kalau saya lupa, kalau saya silap, minta maaf ya Wan. Okay. Saya pun banyak kali nak ingat dia. Susah juga nak ingat tu, ya, kerana kita berjumpa secara maya, beginilah keadaan dia. Tapi insya-Allah kalau sebut selalu, saya boleh ingat insya-Allah. Baiklah, ya. Setelah kita sama-sama menyemak bacaan kita, okay, waktu mengaji kita, sahabat semua, adalah pada setiap hari Isnin sampai hari Jumaat jam 9.05 malam. Ya, kira-kira 1.5 jam lah, untuk satu muka surat ni, kerana kita mengupas bukan sahaja makhraj ataupun makhrajil huruf, sifatil huruf, malah pada masa yang sama kita mengupas hukum-hukum yang terkandung dalam setiap kalimah yang dibaca, supaya dapat kepada sahabat semua bacaan yang tertil, yang baik, yang menjaga segala hukum hakam, supaya bacaan itu menjadi satu pahala ibadah. Kita tak nak baca Al-Quran, orang baca, kita baca, tapi bacaan orang tak sama dengan kita, lantaran kerana kita kurang mahir tajwid. Jadi belajar, tuan-tuan dan puan, sehingga boleh jadi mahir, boleh menjadi guru Al-Quran kepada ahli keluarga masing-masing, kepada sahabat, kepada jiran tetangga dan sebagainya. Besok boleh buka kelas. Dan selalunya saya minta setiap kali sahabat semua masuk dalam kelas ni, tolong beri salam. Itu saya nak tahu siapa. Hari ni nampaknya malam ni ramai orang baru. Alhamdulillah. Jadi boleh terus mengaji. Dan mohon, setiap kali mengaji kita kongsi, share link ini supaya lebih ramai orang dapat membaca Al-Quran bersama-sama dengan kita, insya-Allah, Baiklah, kita tutup majlis ilmu kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, Puan Siti Hawa binti Ahmad dari negara Singapura. Adakah kali pertama mengikuti pengajian ini? Okey, kalau kali pertama diucapkan selamat datang dan semoga terus istiqamah. Begitu juga orang-orang yang baru-baru masuk. Orang yang lama dah setahun ni dia memang dah tahu, dah kenal, Okey, dan alhamdulillah Puan Mahindran Uda ada pada malam ini, Encik Zaharuddin pun ada, Puan Zaidah pun ada, Puan Hasiah ada, Puan Rohaya Daud pun ada, dan Puan Rogayah pun ada. Alhamdulillah, Jadi untuk besok, Puan Jamiah Bujang juga dari Singapura. Alhamdulillah, ramai orang Singapura bersama dengan orang Indonesia dan Thailand pada malam ini. Baik, untuk besok, sahabat semua, pada pagi besok, insya-Allah kalau umur kita panjang, saya akan ada membaca surah Al-Kahfi secara live mulai pukul 7.05,
Jadi siapa-siapa yang nak mengikuti bacaan surah Al-Kahfi pada setiap pagi Jumaat, sila tampil dengan Al-Quran masing-masing pada halaman 293. Ya. Okey, insya-Allah. Ya. Okey. InsyaAllah kita berjumpa lagi pagi besok siapa yang nak mengikuti bacaan surah Al-Kahfi. Dan besok adalah hari Jumaat, maka mengikut pendapat cadangan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, perbanyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan zikirnya adalah Ya Allah. Hari Jumaat ialah Ya Allah. Jadi pagi-pagi bila bangun sebelum subuh itu, sebelum solat subuh, perbanyakkan zikrullah dengan kalimah Allah, 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 Ya Allah, Allah, Ya Allah, Allah, Ya Allah. Sampailah. Alhamdulillah, saya ni nak kenal sesemua. Minta maaf sahabat semua. Jadi sampai di situ dulu sehingga kita bertemu lagi insya-Allah pagi besok ya. Sekian dulu aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.